Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang beriman, maka dia akan jadi orang beriman. Dan setiap daripada orang yang lain pula, bila mana Allah inginkan mereka menjadi orang yang kufur, orang yang tak beriman, maka mereka menjadi orang tak beriman. Yahdillahu binurihi man yasha. Allah akan memberikan hidayah dengan cahayanya kepada siapa yang dia mahu, dan Allah akan menyesatkan bagi siapa yang dia mahu. Maka iman yang kita ada ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah nakkan kita beriman, maka kita akan dapat beriman. Maka kita hendaklah sentiasa bersyukur atas nikmat Islam dan iman. Yang mana nikmat ini adalah nikmat yang tak dapat dibalas dengan apa sahaja pun yang kita amalkan daripada ibadah kita, iaitu pilihan daripada Allah. Allah nakkan kita jadi orang beriman. Wal'iyadzubillah, kalau Allah pilih kita daripada orang tak beriman, wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala, maka setiap daripada saat kita wajib bersyukur atas nikmat Islam dan iman ini. Ditambah lagi, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita di kalangan orang beriman, Allah pilih pula kita dan letakkan di umat akhir zaman. Umat akhir zaman yang paling dekat dengan hari kiamat, yang banyak fitnahnya, yang banyak cabarannya, yang banyak liku-liku kehidupannya. Tetapi walaupun dia duduk di akhir zaman, tetapi umat yang terakhir ini adalah umat yang paling mulia. Seperti mana Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu adalah umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umat-umat terdahulu mereka gagah perkasa, mereka panjang umurnya, mereka banyak bilangannya, tetapi kamu wahai umat Muhammad, walaupun bilangan kamu bilangan yang paling sikit, kata Nabi SAW, nisbah bilangan umat aku dengan umat yang terdahulu seolah-olah satu helai bulu berwarna putih pada lembu berwarna hitam. Lembu warna hitam, satu helai bulu warna putih. Itulah nisbah umat Muhammad dengan umat terdahulu, bilangannya berbeza. Adapun umur umat Nabi Muhammad adalah umur yang paling pendek sekali. Kata Nabi SAW, umur ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat aku antara 60 ke 70 tahun sahaja. Jarang-jarang yang lebih, jarang-jarang yang kurang. Biasanya dah 60, 70. Nabi sendiri SAW wafat pada umur 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 63 tahun. Sayyidina Umar Al-Khattab 63 tahun. Umur yang sama meninggal. Maka itu umur umat Nabi SAW. Dan dari segi keadaannya pula, keadaan zamannya, kata Nabi SAW, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun Nabi SAW. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling afdal, dekat dengan Allah, orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Selepas itu siapa? Orang-orang selepas mereka, para tabi'in, kemudian para tabi'in, menunjukkan kita duduk di akhir ni lagi buruk kita punya keadaan tu, sebab kita di akhir zaman. Tetapi walaupun kita duduk di akhir zaman, kita adalah umat Nabi SAW yang mana mendapat kemuliaan dan keistimewaan, yang mana kita ini akan menjadi umat VVIP di hari kiamat. Kata Nabi SAW, tidak akan dibangkitkan seorang pun daripada kuburnya di hari kiamat, melainkan dibangkitkan aku dan umat aku terlebih dahulu. Maka umat Nabi SAW umat yang pertama dibangkitkan daripada kubur, dan umat yang pertama yang akan diiring ataupun kata dihambatlah. Sebab di hari kiamat nanti, bila mana semua dibangkitkan daripada kubur, akan mari api. Mari api dengan para malaikat untuk hambat mereka kepada mahsyar. Semuanya berjalan tanpa ada seurat benang di pakaian mereka, di badan mereka tak ada pakaian. Dan kama bada'akum ta'udun, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kami ciptakan kamu dulu, kami kembalikan semula tubuh badan kamu, maka semuanya akan bertelanjang pergi ke padang mahsyar. Tetapi diketuai oleh umat Muhammad SAW. Kemudian tidak akan dihisapkan orang lain, melainkan dihisapkan umat Muhammad terlebih dahulu. Ketika nak dibentangkan mizan Allah Subhanahu wa taala, nak ditimbangkan amalan kita, yang baik maupun yang buruk, tidak akan dihisapkan, melainkan dimulakan dengan siapa? Umat Muhammad SAW. Menunjukkan mereka pendek waktu dia pada mahsyar. Di padang mahsyar ni keadaannya dahsyat.
Keadaannya bukan biasa-biasa. Allah dekatkan matahari sejengkal di atas kepala kita. Masing-masing akan berpeluh. Ada yang peluhnya sampai ke buku lali, ada yang peluh sampai ke lutut, ada yang peluh sampai ke pinggang, ada yang tenggelam dengan peluh sendiri. Masing-masing dengan peluh masing-masing bergantung kepada amalan mereka di atas dunia. Ada yang lemas dalam peluh mereka, wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka umat Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam adalah umat pertama yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka akan melalui di atas titian sirat yang panjangnya 3,000 tahun perjalanan. 1,000 tahun mendaki, 1,000 tahun mendatar, 1,000 tahun menurun. Yang dalam riwayat Nabi mengatakan jambatan ini, titian ini lebih nipis daripada rambut, lebih tajam daripada pisau, lebih tajam daripada pedang. Tak, kita nak meniti kayu, kita kata apa, batang pokok nyo pun tak, debur. Tak, bawahnya sungai je. Habis-habis basuh jeruk, ini di bawahnya neraka jahanam. Neraka yang paling atas sekali, neraka jahanam. Siapa yang jatuh, jatuhlah mereka dalam neraka jahanam. Perjalanan 3,000 tahun. Tetapi kata Nabi, untuk umat aku yang bertakwa, untuk umat Nabi SAW untuk yang bertakwa, perjalanannya hanyalah di antara ibarat sembahyang zuhur ke sembahyang asar. Sekejap saja. Dan kata Nabi, ada umat aku yang perjalanannya sebatas kilat, ada yang sebatas angin, ada yang macam kuda lajunya, ada yang macam burung, bermacam-macam macam-macam rupa, dan ada yang merangkak, kata Nabi SAW. Dan aku akan menunggu di situ, kata Rasulullah SAW. Ketika mana Sayyidina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, di mana kami nak jumpa kamu di hari kiamat? Kata Nabi, kamu akan jumpa aku di 3 tempat. Yang pertama, ketika ditimbang amalan kamu, aku akan ada di situ untuk memberi syafaat. Yang mana kurang amalan, Nabi tambahkan. Yang mana tak cukup, Nabi tambahkan. Yang mana masuk neraka, Nabi beri syafaat masuk syurga dia. Yang mana masuk syurga duduk dekat bawah, Nabi nak beri syafaat naik ke atas dia. Itu tempat pertama kita akan jumpa Nabi SAW. Tempat yang kedua, ni di titian sirat. Nabi kata, di situlah aku akan tunggu umat aku di saat adanya cangkuk-cangkuk besi daripada neraka. Dahlah dengan jalannya susah tadi, ada cangkuk pula main kacau ni. Dah, kata Nabi, aku akan selamatkan yang mana aku mampu daripada umat aku. Dan aku akan mengatakan, Rabbi, ummati ummati ya Rabb, ummati ummati. Hadis yang kita dengar Nabi sebut ummati ummati di sini. Hadis yang sahihnya ketika di tiang sirat, wahai Tuhanku, umat aku selamatkan mereka, umat aku selamatkan mereka. Nabi akan tunggu di situ untuk memberi syafaat kepada umatnya. Di situlah Nabi akan tunggu kita. Tapi janganlah kita ni menyusahkan Nabi SAW. Kita pula menjadi sebab Nabi kena bersusah payah untuk kita. Dalam atas dunia, Nabi dah bersusah payah untuk kita dah. Di hari kiamat pun kita memberatkan Nabi SAW. Kita jadilah umat yang memudahkan Nabi SAW. Dan tempat ketiga, kata Nabi SAW, aku akan menunggu kamu di mana? Di telaga Haud. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu telaga Al-Kautsar, telaga daripada syurga. Air daripada sungai-sungai syurga yang mengalir ke telaga dinamakan telaga Al-Kautsar atau telaga Haud. Yang setiap Nabi akan diberikan satu telaga. Setiap Rasul di padang mahsyar tu, selepas mereka khilaf di antara ulama, bila telaga Haud ni kita minum dia bila? Sebelum sirat ke selepas sirat? Ada yang kata sebelum titian sirat. Sebelum mereka nak meniti titian sirat tu, mereka akan diberi minum dahulu oleh setiap Nabi daripada Nabi-Nabi mereka daripada telaga Haud. Yang kata Nabi SAW, airnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada kasturi. Air macam mana? Wallahu a'lam rasanya. Tapi kata Nabi, siapa yang minum seteguk sahaja, man syariba minha syurbatan lam yadhma' ba'daha abada. Barang siapa yang minum seteguk sahaja, maka tak akan kekal, tak akan dahaga dia selama-lamanya. Hatta katalah dia meniti titian sirat, jatuh dalam neraka, tak dahaga dalam neraka. Sebab apa? Dah minum daripada telaga Haud Nabi SAW. Kata Nabi, umat aku adalah umat yang paling ramai yang boleh minum dari telaga ini. Dan telaga aku telaga yang paling besar. Kuantiti sikit, tapi telaga paling besar. Dikatakan Nabi SAW, telaga aku sahaja seperti daripada Sana'ah Yaman ke Mekah. Dia punya luas telaga SAW, telaga Haud itu daripada Sana'ah Yaman sampai ke Mekah. Kita pernah naik bas daripada Tarim Hadramaut, naik bas pergi ke Jeddah, belum sampai ke Mekah. Pergi ke Jeddah 36 jam duduk dalam bas. Itu baru ke Jeddah, belum sampai ke Mekah. Mekah lagi tambah lagi 5-6 jam naik bas.
Tapi kata Nabi, telaga dia sallallahu alaihi wasallam daripada Sana'ah jauh lagi daripada Taif. Dah sampai ke Allahumma salli Muhammad ke Mekah, itulah luasnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilangan cawan-cawan yang disusun di situ, kata Nabi, sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Maknanya ramailah umat Nabi ni yang boleh minum daripada telaga tersebut. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, yang akan memberi cawan, yang akan menyerahkan minuman itu ada 5 orang, iaitu dipanggil sebagai Ahlul Kisah. Ahlul Kisah ni siapa? Ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan untuk bagi cawan, bagi minum. Jadi ambil sendiri, dia kena ada orang bagi. Siapa yang pertama? Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, puteri Nabi yang mulia, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala. Yang kedua, anaknya Hasan dan Husain. Yang keempat, Sayyidina Ali, suaminya. Dan yang kelima, Nabi sendiri akan memberi minum. Yang 4 orang akan beri cawan. Yang Nabi akan beri minum daripada tangan baginda Nabi yang mulia sendiri. Nabi ambil dengan tangan yang mulia, Nabi cedok dalam mulut kita. Nabi suap. Kita harapkan kita dapat yang kelima ni. Dapat minum telaga haud daripada tuangan curahan tangan Nabi SAW. Dikatakan, apa air yang paling mulia atas muka bumi Allah ni? Air Zamzam. Air Zamzam level nombor 2. Ranking nombor 1, air yang keluar daripada celahan tangan Nabi ketika peristiwa mukjizat. Itu air yang paling mulia. Sebab apa? Keluar daripada jasad yang paling mulia. Maka air itu menjadi air yang paling mulia. Jadi kalau kita dapat minum daripada tangan Nabi itu, mulialah kita. Dikatakan tanda orang itu ahli syurga adalah mereka yang dapat minum daripada telaga haud Nabi SAW. Maka ini telaga yang paling besar dan paling ramai umat yang dapat minum berbanding dengan umat-umat yang lain. Umat lain bilangannya ramai tapi telaga kecil. Ini khususiyah, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat di akhir zaman. Bukan sebab kita mulia, bukan sebab amalan kita pun, bukan sebab kita punya iman kuat pun, tetapi kerana Nabi kita ni yang paling mulia. Bila Nabi yang paling mulia, maka anak umat dia semua akan jadi mulia. Anak-anak umat kecil-kecil ni akan jadi mulia. Bahkan kata Nabi SAW, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Aku khususkan syafaat aku untuk orang-orang yang berbuat dosa besar di kalangan umat aku. Nabi sifat khusus untuk umat-umat Nabi ni, yang mana mereka ni memang dah cop neraka dah, buat dosa besar. Tapi Nabi khususkan syafaat ini untuk mereka. Kamu jangan kacau. Orang tak jangan kacau. Ni syafaat ini khusus, kota khas untuk umat Nabi yang berbuat dosa besar. Dikatakan di padang mahsyar nanti akan berbaris ahli-ahli syurga sebanyak 12 barisan. 8 barisan daripadanya adalah kota untuk umat Rasulullah SAW. Tengok betapa mulianya Allah pilih kita ni, walaupun kita duduk di akhir zaman dengan zaman yang begitu penuh fitnah di zaman ini. Zaman yang akan keluar Dajjal wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala, zaman paling teruk dah. Tapi disebabkan Nabi-nya Nabi yang paling mulia, maka kita dapat banyak pas-pas VIP. Kita punya Allah SWT Muhammad, kalau kita nak pergi travel, kita punya boarding tiket tu special. Nak masuk mana-mana boleh, nak naik flight mana boleh. Sebab apa? Specialnya Nabi kita SAW. Sebab apa? Sebab Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kekasih Allah, maka semua umat dia pun dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mereka taat kepada Rasulullah SAW. Sebab itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, bagi mereka yang nak dapatkan cinta Allah, ini nikmat yang paling besar sekali. Dapat apa? Dapatkan cinta daripada Allah. Kita ni kalau dah dicintai oleh Allah, benda yang kurang daripada kita? Tak ada apa yang kurang. Kita dah dicintai oleh Allah, dah dapat redha Allah dah. Hatta kita atas dunia ni dah tak pernah YB beri warisan, tak dapat. Tak sekali dapat. Katakanlah wang tu tak dapat, basikal tak dapat, ni tak dapat dah ni. Dia lah orang hidup yang paling malang sekali. Tapi kalau dia dicintai oleh Allah, dia tak rugi sikit pun. Sebab apa? Dunia ni sekejap sahaja. Susah mana pun sekejap sahaja. Tapi akhirat ni yang lama, yang akan tak ada penghujung, berkekalan selama-lamanya. Kalau kita dah dapat cinta daripada Allah, tak dapat cinta orang lain pun tak kisah dah. Orang semua benci kita belaka, tapi kita dicintai oleh Allah, tak ada apa yang kurang. Tapi kalau kita dicintai oleh semua manusia, tapi Allah benci kepada kita, kita lepas mati nak buat apa? Agak-agak dengan kecintaan orang kepada kita, boleh selamatkan kita ke? Tak selamat juga. Maka hak paling mulia kita nak kejar atas dunia ni apa? Cinta Allah. Baik.
Allah sebut dalam Al-Quran, mu nak dapat cinta aku dengan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, senang je. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, mukabur kepada umatmu. Mukabur kepada umatmu kalau benar mereka cinta kepada aku. In kuntum tuhibbunallah, kalau benar kalian cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Yang ikutlah siapa? Ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah, bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan ikut Nabi Muhammad. Kalau ikut kita punya kaedah asal, cinta Allah, ikutlah Allah. Tak. Kenapa kena ikut Muhammad? Sebab Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan. Kita nak ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wahai Muhammad, khabar ke umatmu, wahai umatku, kalau benar kamu cinta kepada Allah, buktikan. Buktikan dengan apa? Ikut aku. Ikut aku pada apa? Ikut Nabi pada setiap perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah mengatakan perkataan yang kesat sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah berkata perkataan yang menyakiti hati orang lain sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah mengatakan perkataan yang menyakiti orang lain walaupun dia orang non-muslim, walaupun dia orang kafir. Nabi tak pernah sebut perkataan yang buat dia kecil hati. Sentiasa perkataan Nabi yang keluar ni adalah perkataan yang menggembirakan hati, walaupun dia orang kafir sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi ada jiran orang Yahudi. Dan orang Yahudi ada seorang anak lelaki, orang Yahudi lah, selalu datang rumah Nabi SAW untuk dengar kalam Nabi SAW. Di akhir hayat dia, dia sakit. Maka Nabi datang ziarah dia. Ayah dia pun Yahudi, anak pun Yahudi. Jadi Nabi SAW masuk dalam rumah dia, dakwah dia, ajak dia masuk Islam, mengucaplah 2 kalimah syahadah sebelum kamu meninggal ni, supaya kamu nanti lepas mati, kamu bersama aku dalam syurga. Dah atas dunia kamu suka duduk dengan aku, di syurga lagi dah nak duduk dengan aku. Maka si anak ni takut ayah dia tak berkenan dengan permintaan Nabi SAW. Maka dia keling ke ayah dia. Ayah dia kata, "Ati' Abul Qasim." Taatlah kepada Muhammad. Taat dia. Ikut dia apa dia disuruh. Maka Nabi pun talkinkan syahadah untuk dia. Tak lama lepas tu dia meninggal. Orang Yahudi tertarik dengan kata-kata Nabi SAW. Hanya dengan kalam sahaja pun dah boleh menarik orang lain. Tak perlu sebut hadis, sebut Quran pun, tapi percakapan yang baik. Sebab itu kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, apa tanda dia beriman? Berkata perkataan yang baik ataupun diam. Di hari kita zaman ni, zaman kita ni, banyak orang berkata perkataan yang tak baik, tapi bukan dengan lidah dah. Dengan phone kita. Perkataan yang boleh menyakiti orang lain, yang mana kata Nabi, satu perkataan itu boleh jadi sebab kamu menjunam ke dalam neraka. Berapa ramai orang yang diseret mukanya dalam neraka disebabkan apa? Disebabkan lidah mereka. Muka kena seret dalam neraka. Sebab apa? Hanya sebab lidah yang tak bertulang ni. Ringan sangat nak bercakap, tangan senang sangat nak menaik, nak komen orang tu, nak komen orang ni, disebabkan perkataan yang dia buat tadi, yang disebutkan tadi, dia dalam neraka. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bila mana budak tadi masuk Islam, Nabi keluar daripada rumah dia menangis sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, "Rasulullah, kenapa kamu menangis?" Kata Nabi, "Kerana aku baru saja selamatkan seorang daripada masuk neraka." Berbeza dengan kisah Nabi yang lain, ketika datang jenazah orang Yahudi, Nabi bangun beri hormat. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, itu yang mati orang Yahudi itu bukan orang Islam." Kata Nabi, "Bukankah dia manusia juga yang patut kita hormati? Dia kan makhluk Allah juga." Orang kafir Nabi hormat lepas dia mati, dan Nabi menangis. Kata Nabi SAW, "Nafsun tafallatat minni." Satu nyawa telah terlepas daripada aku, masuk dalam neraka. Itu rahmat Nabi dalam hati Nabi, yang sentiasa harapkan hidayah untuk orang lain, sentiasa harapkan kebaikan untuk orang lain, walaupun orang lain itu musuh dia. Apatah lagi sahabat dia, apatah lagi keluarga dia, lagilah dia harapkan kebaikan. Ketika Nabi dilempar batu di kota Taif, Nabi berjalan seminggu daripada Mekah ke kota Taif jalan kaki, bersama dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Berjalan kaki seminggu sampai ke kota Taif, mengharapkan balasan yang baik daripada orang Taif. Sebab orang Mekah dah banyak dah pulau Nabi nak cari tempat berlindung, Nabi pergi ke kota Taif. Sebab kota Taif tu adalah tempat yang dulu di zaman kecil Nabi pernah berlindung di situ. Maka Nabi harapkan mungkin orang Taif boleh selamatkan aku, boleh backup aku. Nabi berjalan selama seminggu berjalan kaki, sampai di sana kena lempar batu.
Dah letih berjalan dah. Kena lempar, disambut dengan makian, cacian, disusunkan budak-budak maki Nabi SAW, dilempar batu pula. Sampai penuh selipan Nabi dengan batu, dengan darah. Penuh selipan Nabi dengan darah. Nabi ambil darah tu, Nabi simpan dengan elok supaya tak tertumpah darah di atas bumi. Nabi kata kalaulah darah ni setitik ditumpah atas bumi, nescaya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu. Nabi rahmat kepada mereka lagi ni. Sayang lagi pada mereka. Tak nak mereka diazab, Nabi simpan darah betul-betul. Supaya tak tertumpah atas bumi. Padahal darah penuh dalam selipan Nabi. Sayyidina Zaid kata, aku dengar bunyi tapak kaki Nabi bertemu dengan darah. Banyak ni, bukan darah sikit-sikit, darah yang mengalir. Sallallahu alaihi wasallam, sehingga datang malaikat Jabal. Malaikat Jibril kata, wahai Rasulullah, ini aku bawa ni Allah hantar kepada kamu, satu malaikat yang bertugas untuk jaga bukit. Datang malaikat tu, wahai Rasulullah, kalau kamu nak, aku akan apa kita kata, hempapkan mereka dengan dua bukit ni. Sebab mereka duduk di antara dua bukit. Aku hempapkan mereka, mati belaka. Kata Nabi SAW, la, jangan buat begitu. Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man kana yu'minu billahi la yushriku bihi syai'a. Bahkan aku harapkan, aku doakan kepada mereka, supaya Allah keluarkan daripada sulbi-sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, tak mensyirikkan Allah seperti orang yang ada sekarang. Baik, Nabi ni berhadapan dengan siapa ni? Dengan musuh dia ni, kalau ikut ni, musuh yang menyakiti dia. Bukan Nabi doakan dia sahaja, bahkan Nabi doakan kepada keturunan mereka. Kita kalau orang buat jahat kepada kita, dengan keturunan je kita maki. Mudah anak beranak musuh 7 keturunan. Doa yang tak baik-baik. Padahal kes ni apa? Kes yang kau kereta, saya minggu patah sikit, tak minta maaf. Oh, kita punya doa tu tak pernah sungguh doa, masa tu bersungguh doa. Doa supaya orang kena balik. Wa'iyadzubillah subhanallah. Padahal kalau kita guna kesungguhan tu untuk doa benda yang baik, dapat dah. Tapi digunakan untuk benda yang tak baik. Tengok akhlak Nabi SAW, perkataan dia pun banyak kita dapat belajar dari Rasulullah SAW. Tak pernah katakan doa yang menyakiti orang lain, walaupun orang lain itu memusuhi dia. Sebab Nabi tahu doa dia mustajab. Maka Nabi hindarkan dia daripada mendoakan yang tak baik kepada umatnya. Padahal Nabi boleh je setiap peperangan Nabi doa, dihancurkan semua umat musuh. Tapi Nabi tak doakan begitu. Nak ajarkan kepada kita umat Nabi yang ada di sekarang ni, jangan mudah untuk mendoakan keburukan kepada orang, walaupun dia buat jahat kepada kita. Di hari kiamat nanti, dalam satu riwayat Nabi ceritakan, ketika mana datang 2 orang, seorang ahli syurga, seorang ahli neraka. Ahli neraka ni masuk neraka sebab apa? Sebab berjahat kepada yang ahli syurga ni. Sebelum ahli syurga ni masuk syurga, dia tengok dia dalam syurga satu istana tinggi sana atas. Dia kata, ya Allah, untuk siapa istana tu? Katanya, Allah, untuk siapa yang membayar harganya. Apanya harganya, ya Allah? Ya Allah, apakah harga istana tersebut? Katanya Allah Subhanahu Wa Taala, harganya bila mana kamu maafkan saudara kamu. Kalau memaafkan dia, aku berimu syurga tu. Itu di hari kiamat tu. Maafkan di hari kiamat, Allah beri lagi kalau kita maafkan orang lain. Kalau kita maafkan atas dunia, lagilah besar dia punya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Nabi SAW, maafkan saudaramu walaupun kamu betul. Maafkan dia. Ada orang ni orang susah sekali ni. Kita dah ingat kita betul, pasti Allah tak mau minta maaf. Sebab kita betul. Hatta kita betul pun minta maaf dengan dia. Hatta kita betul pun rendahkan diri kepada dia. Inilah akhlak Nabi yang perlu kita praktikkan. Bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita cakap, tapi kita nak praktikkan hari ni. Boleh tak kita ni maafkan musuh kita, maafkan orang yang pernah menyakiti kita. Kita beri hadiah pada dia. Kita hantar makanan pada dia, naik bak ke, nganang ke, tiba-tiba hantar. Tak aja-aja, tak tegur lama dah. Tiba-tiba kita hantar makanan pada dia. Dia ni lagi mudah ni, order je. Food Panda, hantar ke dia. Lagi senang. Nak buat kebaikan tu mudah lah ni. Duduk di rumah boleh buat kebaikan. Tapi kita kena mulakan. Jangan hanya dengar saja, kita kena amalkan. Bila kita sebut tadi, kalau kamu cinta kepada Allah, kamu kena ikut Nabi. Baik, ikut pada perkataannya. Yang kedua, ikut pada perbuatan Nabi SAW yang tak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Nabi tak pernah balas keburukan dengan keburukan. Keburukan sentiasa dibalas dengan kebaikan, kecuali kalau diruntuhkan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia hina Islam,
dihina Al-Quran, itu sekarang kita kena balas dia dengan kejahatan. Maknanya balas dengan setimpal dengan dia lah apa yang. Tapi kalau dia buat jahat pada kita, pada batang tubuh kita, tak. Kalau akhlak Nabi ni tak balas dengan keburukan. Paling-paling kurang tak balas. Paling-paling kurang. Tak. Tapi yang lebih mulia, balas dengan kebaikan. Oh ni hok. Kita kata tinggi ni. Akhlak yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia lagi. Bukan akhlak yang mulia, Nabi duduk atas lagi. Akhlak baginda yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa akhlak yang mulia ni? Untuk kita menjadi mulia. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan aku di hari kiamat bukan yang paling banyak semayang, bukan yang paling banyak bersedekah, bukan yang paling banyak bina masjid. Kata Nabi, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat di kalangan kamu dengan aku di hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Makin baik akhlak dia, makin baik perangai dia, makin dekat dia dengan Nabi. Walaupun amalan dia tak seberapa. Sebab kata Nabi SAW, athqalu ma yuzan indallah. Amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah beri husnul khuluq, akhlak yang mulia. Sebab apa dia jadi paling berat? Sebab Nabi diutuskan untuk tu asalnya. Nabi ni dihantar kepada kita untuk tu. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk apa? Nah, yang paling utama apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang dah mulia. Akhlak mulia itu ada dah. Nabi datang untuk sempurnakan, menjadi akhlak yang paling sempurna. Maka nak kita faham di sini, amalan yang banyak tak memberi manfaat kalau akhlak kita tak boleh. Semayang perfect, puasa perfect, sedekah banyak, zakat buat, haji 10 kali dah. Nah, tapi perangai buruk dengan orang, tak jaga muamalah kita dengan orang lain, sentiasa mengumpat orang lain, fitnah orang lain, kata korang tu, kata korang ni, tangan ambil harta orang tu, pukul orang ni. Dah. Di hari kiamat berhati-hati, kerana orang ini dipanggil sebagai orang yang muflis di hari kiamat. Ketika Nabi tanya kepada para sahabat, ya wahai sahabat-sahabatku, atadruna mal muflis? Kamu tahu tak apa benda tu muflis? Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, al-muflisu indana man la dirham lahu wa la dinar. Muflis yang kami faham ya Rasulullah adalah orang yang tak ada harta, tak ada duit, tak ada dinar, tak ada dirham, yang mana hutang dia melebihi apa yang dia ada. Hutang 10,000, duit ada 100 dalam bank. Muflis lah orang ni, hutang lagi banyak daripada duit yang dia ada. Muflis. Kata Nabi, bahkan ada muflis yang lebih teruk lagi daripada itu. Siapa? Man jaa yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa a'malin. Orang yang datang di hari kiamat bawa sedekah, bawa zakat, bawa puasa, bawa sembahyang, banyak amalan ni. Hak dibawa ni amalan yang dah diterima oleh Allah. Hak dak pakai tu buang dah ni. Hak dibawa ni segunung amalan yang dah diterima oleh Allah. Maknanya kabul dah, amalan yang makbul dah. Tapi dia mari tu dalam keadaan dia pernah kata orang ni, dia pernah kutuk orang ni, dia pernah fitnah orang ni, ambil harta orang ni, pukul orang ni. Maka segala amalan dia bawa tadi, banyak tadi amalan dia bawa kan, dah dibagi-bagi kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Sampailah habis amalan dia semua dibagi pada orang, tak settle lagi hak orang lain. Jadi Allah ambil dosa orang lain letak pada dia. Sampai di depan Allah bawa segunung amalan yang buruk, bawa dosa. Mari asal dengan pahala banyak, tapi tiba-tiba sampai depan Allah dosa banyak. Sebab apa? Ni sebab muamalah tadi, sebab akhlak yang tak molek, sebab berbuat zalim kepada orang, maka dia jadi muflis di hari kiamat. Semua amalan dia dah tak pakai kawan dah. Ini amalan yang dah terima oleh Allah. Dan kita amalan dah terima, hak mana sih? Agak-agaklah kita. Amalan diterima oleh Allah. Kalau diterima oleh Allah, hak tu pun nak kena bayar hutang banyak ni. Maka orang yang paling selamat atas dunia dan di hari kiamat adalah orang yang paling jaga dia punya tangan dan lisan dia daripada menyakiti orang lain. Sebab itu kata Nabi SAW, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar tu siapa? Adalah orang yang menjaga lisan dia dan tangan dia daripada menyakiti orang lain. Nabi sebut tangan secara kita kata highlightkan tangan. Sebab apa? Nampak di akhir zaman ni banyak orang berbuat kezaliman dengan tangan. Bukan dengan ambil hati orang saja, tak, tapi dengan klik kita punya phone ni, tulis apa-apa yang tak patut. Tak. Masalah kita hari ni,
suka kupas isu orang lain yang tak berkait dengan kita pun. Tapi kitalah yang terpaling pandai menganalisis benda tersebut. Aku yang paling faham, aku yang paling tahu, aku kena cover benda ni. Kalau dah tahu aku bijak. Tak. Jadi kena cover, kena kupas juga segala benda yang tak berkaitan dengan dia. Kata Nabi SAW, Allahumma salli Muhammad, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda kebaikan seorang Muslim itu adalah dia meninggalkan perkataan yang tak berkait dengan dia. Sebab apa? Setiap perkataan kita ni, yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Kalau halal kita cakap benda baik pun dihisap oleh Allah. Benda masuk dihisap, yakni tempoh hisap tu lama. Sebab tu kata para ulama, tak, kalaulah berkata-kata tu perak, maka diam adalah emas. Diam lebih baik. Kalaulah cakap tu perak, dapat perak. Diam lebih baik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, antara amalan dia letak batu bawah lidah, supaya dia nak cakap mikir dulu. Percakapan ni ada manfaat atau tak ada manfaat? Bukan fikir dosa kepala, tak. Fikir ada manfaat ke tak ada manfaat. Kalau tak ada manfaat, aku diam lebih baik. Sebab apa? Bila aku bercakap sikit, panjang tempoh hisap aku. Yang halalnya dihisap, yang haram waliyadzubillah diazab. Dan berapa ramai orang yang masuk neraka, kata Nabi, disebabkan lidahnya. Berapa ramai orang yang masuk neraka sebabkan lidahnya. Sebab lidah ni boleh bercakap, kita tak sedar. Tak, kadang-kadang dulu saya makan kedai kopi 3 jam tak apa. Mulut tak letih. Kalau main bola 3 jam letih. Tapi kalau cakap 3 jam tak apa. Tak ada masalah. Pagi tak apa. Tak, bila bercakap tu jadi benda tu jadi ringan nak keluar. Bila ringan nak keluar bahaya. Sebab itu kata Nabi SAW, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu. Setiap patah perkataan yang keluar dari lidah kita ni, semuanya menjadi beban kepada kita. Kecuali 3 perkara sahaja yang menjadi keuntungan untuk kita, 3 je. Yang pertama, amar ma'ruf. Apa amar ma'ruf? Suruh orang buat baik. Kita nampak kita suruh orang buat baik ni, tapi kita bukan kata ke dia. Kita tulis dekat komen yang dia tak baca pun. Dah tu suruh dia buat baik kan? Tak. Kalau betul kita amar ma'ruf kepada dia, kita komen ke dia terus, PM dia terus. Tak balik awak buat gini. PM dia, bukan bagi orang baca. Kata Imam Syafi'i, nasihat kepada orang depan semua orang, itu bukan nasihat tu. Itu fadhihah, itu membukakan aib. Kamu buka aib dia. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membuka aib orang Muslim yang lain, maka Allah buka aib dia di hari kiamat. Kita ni banyak kekurangan, Allah tutup ni. Tapi di hari kiamat, sebab kita ni suka sangat buka cerita orang, maka Allah buka aib kita di hari kiamat. Dan kata para ulama, siapa yang mengata kepada kawan dia tu contohnya dia, kawan dia ni suka minum arak, dia mengata ke kawan dia, kata para ulama, dia tak, yang si pengata ni tak akan mati melainkan diuji dengan ujian yang sama. Kena berhati-hati. Kita molek, kita baik, tapi sebab perkataan kita ni mengata ke dia, tu sama tu sekian-sekian perkara dia buat, cerita kepada orang lain. Kata para ulama, dia yang berkata ni tak akan mati melainkan Allah uji dulu dia dengan benda tu. Tengok dia lepas ke tak lepas. Orang tu dah diuji, sepatutnya kita doakan dengan kebaikan, ni kita kutuk dia pula dia. Maka Allah akan uji kita pula disebabkan perkataan ni. Dan ni banyak berlaku depan mata kita. Kawan-kawan kata sendiri banyak cakap ni, dah kutuk orang tu, kutuk. Suatu hari dia kena pula. Bila dia kena, dia tahu lah. Tinggi tak tinggi langit, rendah tak rendah bumi, baru dia tahu. Sebab apa? Perkataan ni. Perkataan ni banyak akan makan diri di dunia dan juga di akhirat. Bahaya cakap ni. Maka sebab tu kita kena jaga lidah kita. Merdekakan diri kita daripada melepaskan lidah pada benda yang tak patut. Orang merdeka ni orang yang boleh kawal lidah dia. Antara makna merdeka adalah orang yang boleh kawal lidah dia. Sebab dia tak boleh kawal lidah dia, lidah dia kawal diri dia. Dia jadi tak merdeka lah. Dia dikawal oleh lidah dia. Sepatutnya dia boleh kawal anggota dia, barulah dia merdeka. Merdeka ni orang yang boleh abdikan diri dia 100% kepada Allah. Dijaga anggota dia hanya untuk Allah sahaja. Ini orang yang merdeka. Merdeka yang batin. Merdeka yang kita dapat dah. Tanah bumi Melayu kita ni aman damai, tak ada penjajah. Tapi dari segi amalan kita ni, setiap orang belum merdeka lagi. Bergantung kepada amalan dia. Jadi merdeka yang sebenar adalah bila mana kita tunduk kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala,
patuh kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada ayat tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau benar kamu cinta kepada Allah, maka ikutlah aku, dan ikutlah Nabi Muhammad pada perkataan, pada perbuatan, dan pada akhlak Nabi, pada cara Nabi bermuamalah, dan pada segenap perkara. Para sahabat Nabi ikut Nabi bahkan pada perkara yang harus. Bukan hanya pada ibadah saja. Bab makan pun ikut Nabi. Nabi suka makan benda, Nabi suka makan labu air. Aku suka makan labu air juga. Dah, saya tak suka pun, tapi nak ikut Nabi ni sangat ni, sampai ikut pada perkara yang harus. Benda yang makan, minum, cara tidur, tak, semua ikut Nabi SAW. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, ketika mana Nabi datang ke kota Madinah, Nabi bermalam di rumah dia. Nabi kata pada sahabat, biarkan unta itu berjalan, dia akan berhenti di tempat yang dipilih oleh Allah. Maka unta berhenti depan rumah siapa? Depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi sebelum dibina rumah dia siap, Nabi bermalam beberapa malam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abu Ayyub Al-Ansari asalnya duduk di tingkat atas, Nabi dekat bawah. Tak boleh tidur dia. Sebab apa? Tak boleh aku tidur, aku duduk atas Nabi, aku nak duduk bawah. Maka dia minta Nabi duduk dekat tingkat atas, baru boleh tidur. Sebab apa? Rasa tak molek sangat aku duduk atas Nabi. Maka para ulama kita hatta pada meletakkan kitab, buku-buku pun susun dulu buku paling atas sekali Al-Quran. Al-Quran tindih dengan benda lain. Ni esek letak atas Quran. Letak buku lain, buku matematik ke mereka kata Quran. Quran ni kalam Allah. Hatta dalam susun kitab pun mereka bergaluh gitu. Atas sekali mesti ilmu Al-Quran, tafsir ke apa ke. Level nombor 2 hadis. Jangan hadis duduk atas Quran. Buku lain, buku matematik, buku sains tindih habis atas kitab agama. Bergaluh ni mereka sampai tahap tu. Sahabat Nabi tak nak tidur atas. Sebab apa? Rasa tak molek aku duduk atas Nabi SAW. Bergaluh ni mereka pada adab dan akhlak. Padahal benda tu normal je. Bukan mutindih Nabi, ada dinding apa semua kan, tak ada masalah. Tapi sampai tahap tu nak cerita. Maka Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ni, dia masak dengan isteri dia makanan untuk Nabi SAW makan. Nabi makan macam biasa. Sampai satu hari Nabi tak makan makanan dia. Makan malam, Nabi tak makan. Abu Ayyub tanya, wahai Rasulullah, ada masalah ke dengan makanan aku ni? Tak sedap ke apa benda ke? Kata Nabi, makananmu tak ada masalah. Nabi kata, cuma sebab ada bawang putih. Ada bawang putih yang belum dimasak, bawang putih mentah. Bau dia Masya Allah kan, bawang ni. Nabi kata, aku takut bau tu menyakiti, akan mengganggu aku untuk aku bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku tak makan. Makanan tu tak ada masalah, tapi aku tak makan. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Demi Allah, tak akan masuk dah bawang putih dalam rumah aku. Sebab apa? Aku tahu Nabi tak makan, aku tinggal. Ini bukan benda yang sunat ni, benda yang harus. Boleh makan bawang putih, tak? Tapi sebab Nabi tak suka. Hatta pada benda yang Nabi suka pun mereka nak buat. Benda yang Nabi tak suka, walaupun benda tu boleh, mereka tak akan buat. Sebab tu ramai sahabat Nabi yang tak makan top. Top apa? Bewok pasir. Ada sahabat tu, jenis mereka memang kapur ni makan bewok pasir tu. Jadi mereka hidangkan depan Nabi benda ni. Nabi kata, ni bewok pasir, kata sahabat. Aku tak makan bewok pasir. Sahabat lain tengok dia tu memang kapur, dia memang makan lah. Sahabat lain tengok Nabi tak makan juga. Sayyidina Sayyidina Malik bin Anas, Imam Malik, Imam mazhab Malikiyah. Dia kata, aku tahu Nabi suka makan tembikai, timun Cina lah, kita kata tak, timun Cina. Tapi aku tak makan. Sebab apa? Aku tak tahu Nabi makan guana. Nabi makan sekali dengan kulit ke, Nabi buang kulit dulu ke. Aku tak makan sebab takut tak kena dengan cara Nabi makan. Sampai tahap tu. Sayyidina Ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, suatu hari dia naik keldai dia, pusing-pusing dekat satu telaga. Pusing-pusing dengan keldai dia. Orang tanya, wahai Ibnu Umar, benda yang membuat ni lepas Nabi wafat dah. Kata, aku buat perkara yang Nabi pernah buat. Nabi dulu pernah ambil keldai dia, pusing-pusing kat sini, aku pun buat benda yang sama. Kalau ikut kita buat benda, bukan ibadah pun. Ikut sampai tahap tu. Sebab apa? Balasan untuk orang yang ikut Nabi ni apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau mu ikut Nabi, mu akan dicintai oleh Allah. Bukan tanda mu cinta kepada Allah saja. Tanda kamu cinta kepada Allah, kamu ikut Nabi. Bukan itu sahaja. Bahkan kamu akan dicintai oleh Allah.
Beza tak? Orang yang cinta kepada Allah dengan orang yang dicintai oleh Allah. Oh, beza jauh. Jauh beza. Orang yang meminang dengan orang yang dipinang. Beza tak? Kita gemina orang tu. Biasalah. Tapi tak, dia pinang kita. Oh, rasa hebat lah macam. Tak, ini Allah cinta kepada kita. Yuhibbukumullah. Maka perkara biasa kalau seorang hamba tu cinta kepada Allah, memang wajib dah tu. Tapi kalau Allah cinta kepada dia, ini luar biasa. Bila dia dicintai oleh Allah, kata Allah, ya wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampunkan semua dosa dia. Sebab apa? Dia ni dah mahbub, orang yang dicintai oleh Allah. Dah. Kita buat contoh lah tak? Anak raja. Anak raja. Anak raja mai rumah kita, buat pecah kaca rumah kita. Kita nak marah tak? Tak marah. Sebab apa? Dia ni orang dicintai oleh raja. Raja paling sayang pada dia sekali. Tak marah pada kita. Kalau kita marah, kita pula kena sakit. Tak? Walaupun benda tu dikiaskan pada manusia. Baik. Orang yang dicintai oleh Allah, hatta dia dibenci oleh semua manusia pun, jangan buat sakit pada dia. Sebab apa? Dia ni special. Special. Sebab itu antara doa para solehin, mereka doa, Allahumma ja'al sayyiatina sayyiati man ahbabta, wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Ya Allah, jadikanlah dosa kami dosa orang-orang yang kamu cintai. Sebab kalau orang yang Allah cinta buat dosa, Allah ampun tak? Allah ampun. Kita minta maaf pun Allah ampunkan. Sebab apa? Dia ni dikesahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia ni mahbub. Dan jangan jadikan pahala kami pahala orang yang Allah benci. Pahala, kalau Allah benci pada dia, pahala pun jadi dosa. Sebab apa? Allah tak suka pada dia. Maka pentingnya kita ni nak capai cinta Allah. Jalan dia apa? Senang je. Ikut Rasulullah SAW. Tak ada kebaikan dunia akhirat melainkan pada ikut Nabi SAW. Pada semua benda, tanpa terkecuali. Tak ada benda ikut Nabi rugi. Tak ada. Hatta pada benda sekecil-kecil perkara pun. Antara sunnah Nabi SAW sebelum tidur adalah kebas tempat tidur dengan hujung kain. Nabi, sunnah dia sebelum tidur, Nabi ambil hujung kain, Nabi kebas tempat tidur. Sunnah Nabi kecil je ni. Tak, sebelum tidur. Kita kata, awak benda nak kemah, baik kita basuh tu, vacuum ke, tak, lagi bersih. Orang putih buat kajian. Sebab apa Muhammad ni, Nabi orang Islam ni, dia ajar supaya dikebas kain dengan bucu kain, bukan basuh. Kalau basuh setiap hari kan lebih bagus. Maka keluarlah hasil kajian mereka mengatakan bila kita tidur akan keluar sejenis bakteria daripada badan kita ketika tidur. Kita tidur tak, kita tinggal bakteria dekat tempat tidur tu. Dan bakteria tu kalau kita tidur pula kali kedua, tak hilang bakteria tu, kita bangun kali kedua, kita badan kita jadi lemah. Tak urut, tak semangat. Sebab apa? Bakteria yang duduk tadi lekat balik badan kita. Tak baik, benda tak baik. Baik. Ini kajian sains. Maka mereka kaji, bakteria ni tak akan hilang dengan basuh. Tak hilang dengan basuh. Basuhlah 10 kali, 1 kali, tak hilang. Hilang dengan mana? Hilang dengan kebas. Tak hilang. Dah sunnah Nabi kita dah pegang. Orang kafir kaji. Orang kafir setiap sunnah Nabi dia kaji. Sebab apa Muhammad buat ni? Sebab apa Muhammad? Sampai mereka keluarkan satu buku, cara nak sihat ikut Muhammad. Mau nak sihat tubuh badan ikut Muhammad. Makanan cara Nabi, tidur cara Nabi, berapa jam Nabi tidur, amalan Nabi apa benda. Dah, Nabi ni tak makan melainkan bila lapar, dah berhenti sebelum kenyang. Dah kita tengah buat tu. Tengok ada penyakit. Siapa hak amal ni, dia kata insya-Allah tak kena sakit. Sebab kebanyakan penyakit datang daripada perut, kata Nabi SAW. Dah bila tak ikut Nabi dalam bab tu, banyaklah penyakit. Kita tanya hospital, sakit sebab ni. Kebanyakannya daripada makanan. Sebab apa? Makan sebelum lapar. Tak lapar lagi makan dulu. Tak, baru lepas makan, makan pula sekali lagi. Makan jadi hobi. Tapi Nabi tak makan melainkan bila lapar, dan sebelum kenyang berhenti dulu. Sebab dah kenyang, bila dah kenyang kita akan tambah lagi. Dah kenyang dah nak gerak. Makan apa habislah. Tak. Tambah lagi. Maka segala benda yang Nabi buat, walaupun sekecil-kecil perkara, maka semuanya ada kebaikan dunia dan juga akhirat. Hak tadi kita kata cerita kebah tempat tidur. Kalaulah tak ada benda kajian sains nak buat tak? Kalau kita orang beriman kita buat. Walaupun tak tahu benda faedah datang dunia, ada kebaikan. Sampai orang putih, orang kafir pun letak ekstrak siwak dalam ubat gigi. Dan ni ubat gigi, ekstrak siwak. Mari mana benda tu?
Dia kaji daripada awal ke? Tak. Dia kaji ambil daripada hadis Nabi SAW. Tak, Nabi kata 2 rakaat dengan siwak, semayang kita 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. 70 rakaat dengan 2 rakaat kan jauh beza tu. Dengan buat benda, siwak je sikit. Tapi kita ni bab Nabi ni payah sikit nak ikut. Kadang beli siwak dia 3 hari hilang. Beli 3 hari tinggallah situ, tinggallah sini. Tak biasa dengan sunnah Nabi. Tapi kalau bab lain, aja dah keluar nak pakai baju. Tak aja. Tak dah. Benda tu kita malu kan nak pakai baju. Sebab apa? Sebab kita takut benda tu berlaku pada kita. Tapi kalau bab Nabi kita tak takut. Kita biasa je. Jadi hari ini antara tanda kita merdeka adalah merdekakan kita punya akal fikiran kita daripada cara hidup orang barat. Kembali kepada cara hidup Nabi SAW yang akan membawa kebaikan dunia dan juga akhirat. Dunia kita akan jadi baik, kesihatan baik, dari segi rezeki Allah murahkan, keluarga jadi bahagia. Itu hak dunia. Apatah lagi akhirat. Hak akhirat tadi cukuplah dengan dapat cinta Allah. Cukup dah itu saja. Tak ada cerita lain. Mu dapat cinta Allah kalau mu ikut Nabi SAW. Jadi kita harapkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk kita sama-sama dapat ikut Nabi SAW pada perkataan kita, pada perbuatan kita, pada niat kita, pada segala amalan kita dan akhlak dan adab kita ikut dengan Nabi SAW. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada diri saya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma khudh minna taqabbal minna waftah 'an babi kulli khair kama fatahtahu 'ala anbiya'ika wa awlika ibadika as-salihin. Allahumma arzuqna kamal mutaba'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan halan wa madaman fi khatin wa afiyah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.